Lagu terakhir bukanlah yang terakhir daripada Sufyan Suhaimi. Kejayaan lagu yang dilancarkan pada 2016 ini membuka satu lembaran baharu untuk Sufyan Suhaimi dalam industri hiburan Malaysia. Dan sempena ulang tahun M-Star ke-15, kita ingin menyingkap liku-liku perjalanan kehidupan Sufyan sebagai anak seni. 16 Disember 2016, menerusi tulisan wartawan M-Star Muhammad Al-Qayyum Azizi, Sufyan mengakui tertekan apabila lagu terakhir mendapat sambutan yang luar biasa. Ketika itu, dia gusar jika hanya bergelar penyanyi One Hit Wonder. Waktu tu saya tak adalah dalam tekanan yang berat sangat sebab macam saya cakap, saya ada cita-cita yang saya nak kejar, iaitu nak jadi seorang pensyarah pada mulanya. Sebab tu saya sambung pengajian di peringkat sarjana. Tapi nampaknya bila kita rilis lagu terakhir, ramai orang suka. Dan saya bersama dengan sahabat saya Sirkan di Kanain pada waktu tu, kita cuba untuk buat lagu lain selain daripada terakhir, dan juga bereksperimentasi bersama dengan penyanyi-penyanyi baru pada waktu tu, macam Hakim Rusli, Wani Hasrita, dan ternyata lagu-lagu yang dicipta pun diterima baik oleh pendengar. So saya rasa saya ambil itu sebagai satu, orang cakap, hint lah untuk saya terus berkarya lagi. 6 Oktober 2017, gerbang cinta Sufyan Suhaimi terjalin bersama pelakon Elvira Loy apabila dua selebriti ini mengikat tali pertunangan di kediaman Elvira sendiri. Menerusi laporan wartawan Nur Rashikin Mayudin, pasangan ini mengambil langkah bertunang selepas setahun berkenalan. Basically, sama je macam orang lain. Saya menjalani kehidupan dan juga fasa-fasa yang berbeza dalam kehidupan. Memasuki alam dewasa. At the same time, saya baru masuk industri pada waktu itu. Jadi, saya rasa terlalu banyak cerita-cerita dan juga memori-memori yang saya rasa tak ramai dapat rasakan. Saya ambil semua yang berlaku dalam hidup saya sebagai satu pengalaman, satu cerita ataupun satu orang cakap, satu perkara yang tak boleh dibeli dengan RM1 dan juga tak dapat dirasai oleh semua orang. But I believe semua itu menjadikan saya Sufyan Suhaimi pada hari ini. Disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Sekitar awal Februari 2018, ikatan pertunangan Sufyan dan Elvira berakhir selepas pihak keluarga Elvira memulangkan cincin pertunangan mereka. Dan 26 Februari 2018, Sufyan berkongsi betapa peritnya pengalamannya putus tunang sehingga menitiskan air mata kerana terlalu sedih dengan kisah hidupnya. Saya belajar banyak benda dengan apa yang berlaku, dan juga bukan saja saya yang dapat pengajaran daripada kisah hidup saya, tapi orang-orang di sekeliling saya. Dan perkara itu menjadikan saya kadang-kadang menjadi sumber rujukan untuk ahli keluarga terdekat, rakan-rakan terdekat dalam masalah-masalah peribadi yang mereka lalui. Jadi saya rasa sesuatu yang bernilai untuk saya, yang saya ada dan saya dapat kongsikan kepada orang-orang yang rapat dengan saya. Ibarat mentari muncul selepas hujan, lagu Di Matamu nyanyian Sufyan Suhaimi menjadi fenomena pada akhir Mac 2018. Setiap apa yang kita impikan, tak semua menjadi kenyataan. Hiduplah dalam kebenaran. Kenyataan akan lebih jujur dari penantian. Rata-rata pendengar mengaitkan lirik dan muzik lagu ini adalah kisah perjalanan hidup Sufyan yang terpaksa melupakan orang yang tersayang. Untuk lagu Di Matamu, lagu Di Matamu sebenarnya lagu yang kita dah tulis lama bersama dengan kawan saya, ada Rinkan Nain dan juga Sirkan. Apa yang berlaku, saya boleh cakap seolah-olah kebetulan yang sangat luar biasa sebab apa yang berlaku dalam hidup saya kemudian sangat berkait rapat dengan apa yang saya buat dalam industri muzik, khususnya lagu Di Matamu pada waktu itu. Jadi mungkin cerita peribadi saya sedikit sebanyak memberi rasa yang tak dapat diberikan oleh penyanyi lain dalam lagu-lagu mereka, tapi dapat saya kongsikan melalui lagu Di Matamu. Walaupun benda itu tak dirancang daripada awal, tetapi
saya rasa itulah ketentuan Tuhan. Bagai terus terbang, lagu Di Matamu berjaya mendapat tempat untuk bertanding di Anugerah Juara Lagu ke-33. Saya tak adalah meletakkan lagu Di Matamu itu sebagai orang cakap bayaran setelah apa yang saya lalui selama ini. Tak. Saya just rasa apa yang saya lalui dalam hidup selepas apa yang berlaku, terlalu banyak rezeki-rezeki, terlalu banyak blessing, terlalu banyak kebetulan-kebetulan yang tak disangka-sangka. So saya rasa antara kejayaan-kejayaan, antara nikmat-nikmat yang saya dapat selepas apa yang berlaku tu adalah kejayaan lagu Di Matamu di pentas AJL 33. Akhirnya, pada majlis yang berlangsung 3 Februari 2019, Sufian Suhaimi dipilih sebagai pemenang bagi kategori persembahan terbaik. Namun, kejayaan tersebut menarik perhatian ramai pihak apabila Sufian didakwa cuba meraih simpati dengan menggunakan pelamin indah sebagai prop persembahan. Bagi saya, Anugerah Juara Lagu adalah satu pentas muzik yang sangat berprestij. Jadi apabila finalis-finalis ataupun penyanyi-penyanyi yang ingin membuat persembahan di pentas AJL bukan saja ingin memberikan persembahan yang hebat dari segi susunan muzik ataupun audio, tetapi apa yang hendak dipertontonkan oleh penonton-penonton AJL pada waktu itu. Saya rasa lagu Di Matamu sangat berkait rapat dengan kisah peribadi saya, walaupun dah berkali-kali saya ulang yang lagu itu tak ada perancangan ataupun tak ada kaitan langsung dengan hidup saya, tapi itu yang diterima ataupun difahami oleh pendengar-pendengar muzik melalui lagu Di Matamu. Saya rasa it's just a performance, dan bagaimana orang memahami lagu Di Matamu pada waktu itu yang cuba saya sampaikan di pentas AJL 33. Namun sehari selepas itu, Sufian mula dihimpit sisi gelap apabila tular gambar miripnya sedang memeluk seorang wanita. Saya rasa itu perkara yang biasa bila satu pihak ataupun satu individu mendapat perhatian yang sebegitu banyak, khususnya daripada seluruh negara pada waktu itu. Lagu Di Matamu ataupun persembahan saya di AJL menarik minat banyak pihak. Ada yang suka, ada yang tak suka. Jadi saya tak terkejut apabila selepas kejayaan saya di pentas AJL 33 diikuti dengan siri yang lebih gelap. Jadi saya rasa itu adalah asam garam kehidupan dalam industri hiburan. Apa yang keluar selepas AJL itu bukanlah sesuatu yang baru. Seolah-olah ada setengah pihak yang sudah bersedia hanya menunggu masa yang sesuai untuk menyebarkan gambar-gambar tersebut. Dan saya tak rasa apa yang berlaku itu memberi kesan yang sangat teruk terhadap saya dan keluarga. Saya belajar lebih banyak. Bagi Sufian, dia menganggap semua yang berlaku adalah cara Tuhan menegurnya. Saya selalu terfikir sebenarnya tentang apa yang berlaku dalam hidup saya, dan saya selalu dekatkan apa yang berlaku dengan diri saya dengan ketentuan daripada Tuhan. Mungkin ini cara Tuhan untuk menegur saya. Cara saya salah ataupun ada benda yang perlu saya perbetulkan. Jadi bagi saya itu adalah satu pencapaian juga, sebab apabila kita diperhatikan oleh banyak pihak, bermakna apa yang kita buat itu menjadi. So that's what keeps me going. Selebriti dan media tidak boleh dipisahkan. Segala yang diharungi Sufian tercatat rapi dalam naskah media yang mungkin tidak boleh dipadam. Secara jujurnya, penglibatan media dalam kehidupan saya, tak kisahlah dari segi kerjaya, dari segi peribadi, banyak membantu secara langsung, secara tak langsung. Ada berita-berita yang dikeluarkan oleh rakan-rakan media yang membantu saya bukan hari ini, tapi apabila saya melakukan sesuatu pada kemudian hari, berita yang sebelum itu membantu. Jadi saya rasa apa yang rakan-rakan media lakukan adalah untuk berkongsi apa yang berlaku dalam industri dengan penduduk Malaysia khususnya. Dan that's just how things work, you know. We give and take. Kita sebagai penggiat seni memberi cerita, dan juga pengamal media melakukan kerja mereka untuk berkongsi cerita itu dengan pembaca-pembaca. Saya berharap supaya nama Sufian Suhaimi masih lagi kekal dalam industri. Saya dapat menghasilkan lebih banyak lagu-lagu yang diminati oleh rakyat Malaysia secara khususnya. Mungkin untuk penduduk dunia, insya-Allah, itu harapan saya. At the same time, saya juga nak terus lebih maju dalam bidang perniagaan, dan juga kalau ada rezeki nak kahwin lah kot. Apa lagi?